Hai, jumpa lagi kita di YouTube channel Team Map. Jangan lupa untuk subscribe. Hashtag stay produktif. Hashtag myperlis. Jom! Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam PKP. Okey, Alhamdulillah bertemu lagi dalam channel Team Map. Jangan lupa subscribe dulu, okey. So banyak video-video yang kita dah share, okey. So video ni khas untuk usahawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan usahawan yang sedang menghadapi PKP, yang sedang mengharungi pandemik yang saya percaya semua industri terkesan kecuali beberapa industri termasuk medical dan juga keperluan asas sahaja yang rancak pertumbuhan. Walau bagaimanapun, hari ini di suasana yang penuh kedamaian, di bawah rimbungan pokok yang memberi oksigen yang fresh di tepi anak sungai, okey, dengan air yang mengalir tanpa henti, ibarat semangat seorang usahawan terus mengalir walaupun hujan, ribut, panas terik, tetapi itulah air sebagai makhluk, okey. Air yang dicincang tidak akan putus. Itu satu peribahasa dalam persaudaraan. Okey, saya nak fokus kepada 4 tip usahawan menghadapi suasana pandemik ataupun mengharungi PKP ini. Dan saya percaya apabila kerajaan khususnya di Malaysia mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, sama ada PKPP, PKPB ataupun apa-apa PKP, okey, tak kisah. Yang paling penting sebagai seorang usahawan terus bersedia dalam apa cabaran dan juga suasana. Okey. Yang pertama, apabila kita mengharungi pandemik ini, perkara yang paling penting adalah emosi. Jadi saya percaya bila sahaja tidak boleh bergerak, ada perniagaan yang total lockdown seperti pelancongan, event management, pengangkutan terutama sekali industri penerbangan. Okey. Jadi sebagai seorang business owner ataupun usahawan, termasuk juga saya percaya bisnes-bisnes yang kecil, bisnes-bisnes yang sederhana amat terkesan sekali. Jadi apa yang perlu kita buat adalah emosi. Bagaimana kita nak mengawal emosi kita? Saya pasti ramai yang sedih, yang kecewa, yang marah, yang terlalu stres. Sangat-sangat. Dan juga stres ini sebenarnya memberi kita tenaga yang negatif, tenaga yang tidak elok. Dan juga sebelum itu saya nak berkongsi dengan seorang guru saya, berkongsi satu tip, khususnya di awal tahun ataupun di hujung tahun untuk mengharungi tahun baru. Kita ni sebagai seorang usahawan ataupun seorang yang berpegang kepada profesion jawatan yang besar, penjawat awam ke, kerja swasta ke, ataupun mungkin jawatan yang penting dalam sesebuah syarikat itu adalah recharge. Bagaimana kita nak recharge supaya kita sentiasa bertenaga? Bertenaga, istilah saya bukannya kuat, tapi bertenaga dari segi emosi. Kita sentiasa ceria, sentiasa penuh dengan senyuman, walaupun di dalam otak ni macam-macam fikir, masalah gaji staf bulan ni boleh bayar ke tak, sale turun 70%, target sale memang ke laut lah. Jadi apapun apa yang dikongsikan oleh seorang guru ni, seorang doktor ni, sebenarnya alam sekitar ataupun hutan ni penting. So kita main ayak ni, kalau orang utara orang Pali kata mandi ni, okey, ataupun duduk di bawah rimbunan pokok, tengok pemandangan, tengok bukit bukau dan juga
ialah menjalankan aktiviti redah di dalam kawasan hutan simpan, hutan yang terpelihara adalah cara untuk recharge. Okey. Dan juga mendengar bunyi-bunyi air ni, ayak yang duk mengalir ni, ayak-ayak yang duk mengalir ni, dia di tepi batang kayu, di tepi batu-batuan, itu juga sebenarnya adalah cara kita untuk recharge energi. Okey. So boleh gunakan tip ni, ilmu yang dikongsikan oleh seorang guru dan saya kongsikan kepada semua. Semoga manfaat. Okey, berbalik kepada tajuk kita. Okey, di samping itu jangan lupa subscribe Team Map. Ramai-ramai kita share. Kalau video ini memberi manfaat, kita share link dia. Semoga semua orang termanfaat daripada ni. Sebenarnya itu juga kita berkongsi benda-benda yang menarik. Sebagai seorang Muslim, ini adalah satu pahala. Okey, jadi kita sentiasa bercakap benda-benda yang baik, berkongsi benda-benda baik, itu adalah pahala yang perkara yang baik dimanfaatkan. Saya percaya semua orang tahu. Okey. Dan agama lain juga menyuruh kita berbuat baik, berkongsi benda-benda baik, membantu. Okey. Okey, perkara nombor 2, okey, adalah apabila kita mengharungi PKP ini, kita kena pilih strategi, susun balik, researcher balik. Contohnya, okey, saya ada satu bisnes iaitu event management, lebih kepada sport tourism. Totally event saya pada tahun 2020, bukan 2021, sebab saya membuat video ni sehari sebelum negeri Perlis, negeri kelahiran saya, negeri tempat saya bertapak untuk bisnes, dikenakan PKP 2.0. Okey. Jadi video ni penting untuk terutama usahawan-usahawan yang akan mengharungi PKP 2.0. Okey. Tadi saya sebut pasal emosi. Emosi ni terlalu penting. Sebab apa? Kalau bos ni tidak boleh kawal emosi, tentulah staff lagi tertekan. Kita walaupun boleh bekerja di rumah, kita nak target staff buat kerja dengan penuh 100%, nak sama dengan buat kerja dekat office ataupun dekat kedai, memang tidak boleh. Jadi kita kena kontrol emosi. Macam mana nak kontrol emosi? Kita kena positif. Sebagai majikan, sebagai ketua, sebagai leader, kena sentiasa positif. Kita kena terima hakikatnya. Masalah ni masalah dunia, bukan masalah Perlis, bukan masalah Malaysia, bukan masalah saya seorang, bukan orang lain menangis, kita pun menangis. Okay, bila kita mood kita dalam keadaan positif, baru otak kita tenang. Okey, baru kita lapang, baru kita boleh menyusun strategi bisnes kita. Kalau sebelum ni saya ada 12 event tahun 2020, so 12 event tak boleh buat. Dan ada event terpaksa tangguh dan tak dapat status, kena komen, kena viral dekat FB, lagi stres. So macam mana kita nak mengharungi benda tu? Okey, walaupun hari ni nampak saya cool, ceria-ceria sebab saya dikelilingi oleh suasana yang positif, recharge tenaga nature yang Tuhan bagi. Syukur, alhamdulillah. Okey. So 12 event saya tidak boleh buat. So dengan target sale pun memang loss, tetapi kita kena susun strategi. Okey, perkara nombor 3 adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sebab bila PKP ataupun lockdown, kita banyak masa. Okey, kita kena ada banyak masa. Masa inilah kita nak, walaupun masjid surau tak buka, kita tak boleh nak pergi solat Jumaat. Masa inilah kita nak, kalau duha sebelum ni duk buat 2 rakaat ataupun 4, buat banyak rakaat. Sebenarnya saya baru belajar sesuatu tentang solat duha ni, khusus untuk yang Muslim lah. Solat duha ni, dia sebenarnya kita nak rasa syukur dengan apa yang Tuhan bagi, walaupun kita dapat musibah pandemik ini. Sebab apa? Kita hari ni, kalau nak bandingkan dengan keamanan, kedamaian yang Malaysia ada, rahmat yang Malaysia ada ni, okey, negara-negara luar, negara-negara Islam di luar sana, di Palestin, di Syria, macam-macam lagi tekanan-tekanan. Okay. Kita kena tengok orang lain yang lebih susah daripada kita. Itu juga adalah satu tip untuk kita mengawal emosi kita. Okay. So nombor 3 adalah hubungan dengan Tuhan. Tingkatkan hubungan dengan Tuhan. Banyak amalan-amalan yang diajar oleh agama kita. Merintihlah dengan Tuhan. Jadi
ini perkara nombor 3 dan membina kekuatan kita. Di samping kita mengawal emosi, menyusun strategi apabila fikiran kita agak lapang, tapi percayalah dengan banyak baca Quran, banyak zikir, so Allah akan bagi buka jalan kita. So apa yang saya buat? Okay, sebab event sport tourism, running, cycling, eco challenge, semua tidak boleh buat, duathlon semua tidak boleh buat. Apa yang saya buat? Saya memperkemaskan tim yang ada dan menyusun untuk event next year 2021. Tapi sekarang dah di hujung Januari, Perlis kena PKP, so tak boleh buat juga. Ada event-event masih tergantung. Okay. So apa yang saya buat, kita bina tim, kita bagi training dekat tim. Dalam masa sama, kalau bahasa usahawan ni, sel-sel otak sentiasa berhubung. Kita buat kerja, kita sentiasa positif dan kita produktif. So bermakna kita menjadi new norm. Kita dah harungi beberapa bulan dalam PKP 1.0 tu. Kita dah biasa dengan keadaan itu susun. Dan kita fokus, kita dah kena masuk dengan digital ataupun online. Di Team Map ataupun Map 21 ataupun Map Free, kita dah mula awal 3 tahun dalam pendigitalan ni sebenarnya. Walaupun orang tak tahu, kita dah ada website untuk tempahan homestay. Kenapa kita buat website tersebut? Sebenarnya apabila kita buat event, kita dah ada database, kita ada satu page yang runner-runner kita di luar Perlis, kira dah daripada Singapura, daripada Filipina, daripada Thailand, bila nak menyertai event di Perlis ini, Putra ke, Perlis Duathlon ke, apa-apa event yang lain, so kita boleh bagi. So memudahkan saya punya customer ataupun runners yang nak join event Team Map sendiri. Okey. Dan saya rasa 3 tip ni cukup membantu. Walaupun kalau nak diolah, sebenarnya satu tip ni mungkin mengambil masa lebih 1 jam. Walau bagaimanapun, untuk kita mengharungi PKP, mengharungi pandemik ini, emosi itu kena jaga. Bukan emosi kita saja, emosi anak-anak kita, emosi isteri kita, emosi staf kita dan emosi pelanggan kita. Itu penting. Belajar mengawal emosi dan menyusun strategi apabila sudah dapat mengawal emosi. Dan yang ketiga, hubungan dengan Tuhan. Masa inilah kita nak merintih, kita merenungkan balik apa silap kita dengan mak ayah, dengan siapa sahaja. Yang paling penting, dengan Tuhan. Tingkatkan amal dan takwa. Semoga hidup kita diberkati. Dan yang paling penting itu adalah kita nak jadi usahawan yang produktif. Apa usahawan produktif? Usahawan produktif adalah usahawan yang sentiasa mengambil tindakan yang positif untuk keluar dari segala masalah dan menyelesaikan segala masalah berkaitan dengan bisnes. Contohnya, bagaimana untuk meningkatkan sale menggunakan kaedah jualan melalui atas talian ataupun menggunakan website. Jadi sebelum ni kita banyak buat offline 90%. Saya tak kata semua usahawan di sana 100% buat offline, tapi sebenarnya kita hanya gunakan di laman sosial yang basic yang ada di Facebook lah. 10% kita post di Facebook, apa itu juga adalah itu adalah juga online marketing. Okey, tapi kita cuba tingkatkan. Bolehkah kita buat offline hanya 50%? Kita tingkatkan online 50%. Itu adalah produktif. Dalam masa sama, kita memberi manfaat kepada pelanggan-pelanggan kita dengan cara apa? Berkongsi tip-tip yang bagus. Itu yang penting. Stay fokus, stay produktif yang paling penting. Jadilah usahawan yang produktif. Okey? So, jangan lupa untuk subscribe Team Map. Berbagai info yang manfaat. Bukan sekadar untuk usahawan, untuk semua lapisan. Sama-sama kita manfaat. Sama-sama kita melawan COVID-19. Kita jaga kita stay safe. Okey? Patuh SOP. Dan yang paling penting, terus berdoa dan juga jagalah juga emosi frontliner. Kerana mereka lah berkorban untuk kita. Dan semoga negara kita cepat bebas dari pandemik COVID-19. Salam muhibah, salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.